wabarakatuh. So, subuh ni Uncle live lagi untuk kita sharing ilmu dalam undang-undang syariah. Okay. So, Uncle tunggu dulu followers masuk dalam ni untuk kita tanya soalan mengenai syariah. Okay. So sebelum tu kita mau refleks balik mengenai semalam punya cerita. Semalam kita banyak tanya pasal, ada yang tanya Uncle pasal fasah, okay. Apakah beza fasah dengan taklik, okay. So, dua-dua adalah jenis perceraian, di mana dua jenis perceraian ni merupakan satu cerai talak bain. Bain apa? Bain sugro. Apa beza di antara talak bain dengan talak rajai? Beza dia macam gini. Talak bain ni, dia tidak ada istilah rujuk dalam masa iddah. Itu yang kita kena faham. Maksudnya, apabila telah diputuskan satu perceraian itu merupakan talak bain, iaitu kategori cerai fasah, taklik maupun huluf, dia tidak boleh rujuk. So, adakah tidak boleh rujuk tu tidak boleh kahwin balik? Tidak, dia boleh nikah semula. Contohnya, seorang isteri itu dia membuat satu tuntutan cerai fasah. So, apabila mahkamah meluluskan cerai fasah, maksudnya tidak ada rujuk di dalam kes tersebut, tapi boleh nikah semula. Maksudnya contohlah mahkamah memutuskan pada hari Isnin kes cerai fasah. So, suami dia berhajat untuk bersama semula dengan isteri dia, dan isteri dia ni pun bekas isteri pun setuju. So, hari Selasa tu dorang nikah semula. Jadi itu boleh. Lain dengan talak rajai. Talak rajai ni dia ada tempoh iddah. Lepas tu dia dalam tempoh iddah tu boleh rujuk. Macam mana rujuk tu? Rujuk tu ada dua, iaitu perkataan, lisan tu, maupun perbuatan. So maksudnya di sini, dalam talak rajai itu, apabila berlakunya kelamin ataupun rujuk secara lisan, contoh rujuk secara lisan ni macam gini. Sayang, ataupun wahai isteriku, aku berhajat, ataupun marilah kita rujuk semula sebagai suami isteri. So si isteri pun cakap, ya saya setuju. Itu merupakan salah satu contoh rujuk secara perkataan ataupun lisan. Jadi dorang tidak perlu nikah semula. Okey, hanya perlu mendaftarkan rujuk tersebut di Jabatan Agama. Contohnya macam di Sabah ni, dia perlu dimaklumkan di Jahin. Macam mana perkara tersebut perlu didaftarkan di mahkamah? Apabila rujuk itu berlaku di dalam tempoh iddah, tapi dia lambat dimaklumkan di Jahin selepas tempoh iddah, maka perkara tersebut perlu daftar rujuk di Mahkamah Syariah. Pengesahan rujuk nama dia. Faham? So, okay, Uncle masih tunggu lagi followers join. Okay. So, siapa yang sudah join tu macam biasa, tolong bagi tu diamond kah, nasi lemak kah, bunga kah, kan? Ataupun mungkin boleh bagi salam untuk Uncle tahu followers Uncle sudah join dalam live ni. So mungkin boleh bagi tahu kamu dari mana, mungkin dari Tawau, Papar, Sendakan. Macam last time tu ada daripada South Korea, kan? So kita pun boleh tahulah keberadaan follower Uncle dalam sesi live ni. So actually Uncle masih lagi membuat statistik terhadap
live pada waktu subuh ni, sama ada relevan ke atau tidak relevan untuk membuat live pada waktu subuh ni seawal 5:30 pagi, kan, untuk kita sharing dan sisi soal jawab undang-undang. Assalamualaikum Uncle dari Kuching. Okey. Waalaikumsalam. Plak hangus Plak hangus ke tu? Okey. Apa kabar Plak hangus daripada Kuching Okey, boleh kemukakan apa-apa soalan mengenai isu perundangan syariah supaya sama-sama kita share maklumat ataupun ilmu ni. Bukan Uncle cakap Uncle share ni Uncle pandai, just sharing mana-mana pengalaman Uncle selaku pengamal perundangan syariah di negeri Sabah, supaya ramai lagi umat Islam yang mengetahui ataupun tahu tentang hak kamu di dalam undang-undang syariah. Waalaikumsalam. Okey. Saya ada soalan nak tanya, boleh? Boleh, silakan. Sofia Fisha, silakan tanya. Okey, so sama juga di dalam FB maupun TikTok ni, supaya kamu boleh adakan soalan. Muhammad Hadi Muhammad, salam dari Melaka. Kami baru subuh di sini, alhamdulillah. Okey, Sabah dia awal sikit, dalam lebih kurang 4 lebih subuh tu. So, okey, Tuan Muhammad mungkin ada beberapa soalan mengenai isu di Mahkamah Syariah yang ada mau ditanya. So, Uncle bersedia untuk menjawab supaya kita boleh sharing semua followers, rakan-rakan kita di media sosial, sama ada TikTok maupun dalam FB. Okey. Okey, saya ada soalan tentang perkahwinan di luar negara, Uncle. Bolehkah kalau saya tanya? Boleh. Silakan. Ini siapa ni? Uncle tidak berapa nampak ni. Tak nampak pula. Okey. Salam dari Melaka. Okey, salam subuh, saya dari Kota Blut. Okey. Jesimi Jamuda. Okey. Waalaikumsalam. Orang KB apa macam? Okey. So KB di Sabah kata short form for Kota Blut, bukan Kota Baru. Okey, mana-mana yang ada soalan boleh bagi soalan sama Uncle. So Uncle tunggu saja soalan ni supaya kita boleh sharing. Okey. Okey. Alright. Okey, boleh. Okey, apa ni? Hai Uncle, kalau nak husband still bagi nafkah bekas isteri dia lagi, padahal anak-anak sudah besar, tak apa ke? Tak apa. Okey. Kalau dia mampu untuk bagi nafkah walaupun anak-anak sudah besar, tiada masalah. Okey. Tapi dia bukan satu kewajipan lah. Tapi that's good lah. Orang cakap dia still mampu mau bagi walaupun anak tu sudah lebih 18 tahun dan dia tu tidak, anak-anak tu mungkin tidak sambung belajar. So itu baguslah. Kalau dia ni, Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya. Okey, silakan. Siapa tu? Fazi. Boleh tanya, tidak masalah. Okey. Okey. Okey, Uncle still tunggu soalan. And kalau dah tak duduk sebumbung 3 bulan tanpa bagi nafkah pada saya dan anak. Okey. Macam mana ya? Okey, begini. Mana-mana husband yang tidak bagi nafkah, kamu boleh memilih. Okey? Bukan semestinya mahu bercerai, tapi kamu boleh memohon di mahkamah
untuk tuntutan nafkah. Okey. Di dalam undang-undang ni dah semestinya berakhir dengan perceraian. Kamu boleh juga buat tuntutan tidak semestinya cerai. So, kalau kamu berhajatkan untuk nafkah, kamu boleh buat tuntutan nafkah dan tunggakan nafkah yang telah berlaku. Contoh si husband ni, dia tidak pernah bagi nafkah. Ataupun kalau bagi pun setahun 2 kali. So, apakah tindakan yang perlu dibuat? Pertama adalah seorang isteri itu buat tuntutan nafkah isteri semasa dulu ataupun nafkah anak semasa. Dapatkan dulu basic amount. Berapakah bulanan nafkah yang dibenarkan oleh mahkamah. Selepas mendapat satu figure ataupun satu nilai nafkah isteri semasa atau nafkah anak semasa, kamu boleh klaim balik nafkah tunggakan yang selama dalam perkahwinan tu si suami tidak bagi. Itu cara dia buat tuntutan di mahkamah syariah. Sebab suami yang tidak bagi nafkah ni, kamu tidak akan dapat nafkah secara automatik. Okay? Alright, soalan yang seterusnya. And kalau okay, katakan pasangan itu berkahwin di Australia. Nanti kalau dorang balik Sabah, macam mana? Sahkah kahwin dorang? Okey. Mana-mana perkahwinan yang mempunyai sijil di luar negara, perkahwinan itu sah mengikut negara tu dan perlu didaftarkan sijil nikah tersebut di Malaysia. Tengoklah nikah tu, kena nikah cara Islam ah. Jangan pula nikah yang bukan cara Islam. Saya ingin mohon cerai. Dia bekerja. Dia tidak bekerja, tapi saya pernah maki dia. Adakah dia boleh salahkan saya dalam mahkamah? Okey, macam ini. Isunya di sini bukan mau salahkan atau tidak salahkan. Kamu boleh mohon cerai, okey? Isu maki itu adalah benda yang berlainan. Persoalannya, adakah kamu berhak mohon cerai? Okey, ada haklah mohon cerai. Kalau dari kahwin sampai sekarang tak bagi, macam mana pula tu? Kamu juga boleh pohon apa-apa nafkah yang tertunggak. Okey. So, kena mohon di mahkamah syariah. Sebab tuntutan ni tidak akan berlaku secara automatik. Assalamualaikum Ustaz. Tak payahlah panggil Ustaz, panggil uncle je. Saya mau tanya, okey. Suami lafaz cerai dalam WhatsApp. Saya harus pergi mahkamah syariah ke Ustaz? Yes, wajib. Sebab kalau kamu tidak memaklumkan di mahkamah syariah mengenai lafaz cerai tersebut, macam manalah mahkamah mahu tahu? Sebab mahkamah ni institusi kehakiman yang perlu kamu laporkan seandainya berlaku lafaz cerai luar mahkamah. Okey, kalau kamu tidak laporkan, maka kamu tidak boleh sahkan lafaz cerai tersebut. Faham Puan? Puan Sri Kandi cintaku. Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya. Okey. Ya, nikah cara Islam menggunakan imam di sana. Adakah kita kena bayar saman uncle? Okey. Mana-mana orang yang bernikah di luar negara, kalau tidak mendapat kebenaran daripada kerajaan Malaysia, kamu akan didenda. Contoh, lelaki ni daripada Malaysia atau perempuan daripada Malaysia mau kahwin orang Australia, orang Islam. Kamu perlu mendapatkan kebenaran untuk bernikah di luar negara. Kalau kamu tidak mendapat kebenaran, so kamu boleh didenda. Berapa denda? Selalu orang tanyalah. Denda maksimum adalah RM1,000 sebab tidak mendapat kebenaran dari Jabatan Agama. Di Sabah kena panggil jahin lah. Okey. Selepas mendapat kebenaran, kamu boleh daftarkan pernikahan yang telah berlaku di Australia tu di Malaysia. Macam mana mau daftar? Kamu kena daftarkan tidak lewat daripada 6 bulan yang kamu bernikah di Australia. Okey? Kalau kamu lambat, denda lagi RM1,000. Okey, ia nikah Islam menggunakan imam. Ya, itulah jawapan dia. Orang yang di Australia tu, dia still contact each other, uncle.
Uncle, tak apa ya. Padahal anak-anak semua ada handphone sendiri and sudah besar. So, okay. Kalau kamu tidak selesa dengan tindakan suami terhadap bekas istrinya, kamu boleh directly berbincang, okay? Dalam undang-undang, mana anak-anak yang sudah lebih 18 tahun dan tidak menyambung pengajian, itu tidak wajib dibayar nafkah anak. Tapi bagi anak yang special, contohnya Down syndrome ataupun autism, nafkah itu adalah seumur hidup. Itu isteri kena faham. Okey, Uncle, terima kasih. Sama-sama. Okey, Ustaz, saya mau tanya. Saya mau mohon cerai, tapi dia jika suami lafaz cerai melalui video, jelas nama kita sudah jatuh ke cerai. Basically yes, tapi perlu buat pengesahan lafaz cerai tersebut di mahkamah. Hanya hakim bicara sahaja yang boleh maklumkan atau memutuskan cerai, lafaz cerai tersebut. Okey? Mana-mana lafaz cerai perlu dikonfirmkan atau disahkan oleh hakim bicara di mahkamah. Okey? Alright. Saya dah boleh hidup dengan dia lagi. Adakah salah? Okey. Yang hidup, Uncle dah faham soalan tu. Okey, Ustaz, saya mohon cerai, tapi dia tak nak ceraikan saya. Macam mana ya? Okey, Puan Hazida, di dalam tuntutan perceraian ni ada banyak jenis. Okey, kita tidak memerlukan persetujuan suami untuk bercerai. Kita masih ada jenis cerai fasah, kita masih ada jenis cerai taklik, di mana cerai taklik dan fasah ni diputuskan oleh hakim bicara di mahkamah syariah. Tidak semestinya mau kerjasama daripada pihak suami ataupun kehadiran suami. Kamu still boleh minta cerai. Okay? So, faham Puan Azidah? Okay, soalan seterusnya. Terima kasih. Saya dah 2 kali suci. Kalau masuk 3 kali suci bermakna suami dah tak boleh bersama ke Ustaz? Yes. Maksudnya kalau 3 kali suci sudah habis iddah, kamu tidak boleh rujuk sudah, tapi boleh nikah semula. Faham Nikah semula. Ni kena buat macam nikah yang dulu-dululah, kahwin balik. Daftar balik nikah di Jabatan Agama, isi borang untuk dinikahkan semula. Okey. Pasangan dua-dua orang Sabah, sebab yang lelaki kerja di sana, yang perempuan di Sabah, Uncle. Okey, kalau dua-dua begini pun sama, kamu kena mohon kebenaran untuk bernikah di luar negara. Okey? Faham Okey, thank you Ustaz. You're welcome. Thank you Uncle. Sama-sama. Kalau bercerai melalui WhatsApp, kena bayar denda kah? Yes, kena bayar denda. Mana-mana cerai PCLM ataupun pengesahan cerai luar mahkamah, sama ada taklik atau lafaz cerai luar mahkamah, si lelaki sahaja yang akan didenda. Para isteri, don't worry, kamu tidak didenda. Suami yang kena denda. Berapa kesalahan? Maybe ada 2 kesalahan atau 1 kesalahan. Kesalahan pertama adalah bercerai di luar mahkamah, yang sepatutnya cerai dalam mahkamah. Maksimum denda 1,000. Yang kedua, lambat daftar. Macam mana mau tidak lambat daftar? Lafaz cerai tidak lebih dari 7 hari dari lafaz cerai. Contohnya, hari Selasa lafaz cerai, paling lambat daftar cerai Isnin minggu depan. Lambat, denda lagi 1,000. So, 2,000 ringgit. Didenda oleh siapa? Pendakwa syariah. Okey? Melalui WhatsApp ya kena denda. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey? So, rasanya Uncle sudah cover soalan yang kena tanya. Ada lagi ke soalan belum jawab Okey. Katakan pasangan itu berkahwin di Australia. Nanti kalau dorang balik Sabah, macam mana tu Sahkah kahwin dorang? Okey, begini.
Sahnya pernikahan tu apabila cukup rukun. Okey. Dia rukun nikah ni di mana-mana negara standard, okey. Cuma yang berbezanya tu wali hakim. Kalau macam di Malaysia, wali hakim diputuskan oleh mahkamah syariah. Okey. Kalau di Thailand, wali hakim tu adalah melalui jabatan agama saja. Dorang dibagi kebenaran oleh wali raja. So dia ada different di situ dari segi wali hakim. Tapi dari segi rukun nikah worldwide sama, 5 rukun nikah. Apakah dia rukun nikah, itu isu dia. Yang perlu kamu tahu, mesti ada bakal pengantin laki, mesti ada bakal pengantin perempuan, wajib ada wali. Sama ada wali mujbir, wali ibu bapa, abang, datuk, ataupun wali hakim. Kenapa ada wali hakim ni? Dia optional. Contoh bagi perempuan yang convert, mu'allaf baru masuk Islam, dia tidak ada wali. Sebab apa? Bapa dia bukan Muslim. So orang yang bukan Muslim ni dia tidak boleh jadi wali. So pasal itulah ada wali hakim, okay? Wali raja, okay? That's why tu uncle cakap, mana-mana orang yang nikah kampung, nikah dengan pasangan perempuan yang baru convert, nikah di kampung-kampung ni tidak sah sebab tidak ada wali hakim. Kena faham tu, banyak ni yang berlaku. Jumpa uncle sahkan nikah saya. Uncle cakap tidak lah, sebab rukun itu tidak cukup. Alright. Soalan, Ustaz, kalau perempuan sudah minta cerai, fasah, okey. Alamak, sudah siang lah tuan. Iya, siang, jam 6 kan? Jam 6 di Sabah siang lah. Kalau di Semenanjung gelap lagi ni. Negara lain uncle dah tahu, macam Australia. Ustaz, kalau perempuan sudah minta cerai, fasah, tapi suami tak mau dan perempuan tu sudah kahwin lain, macam mana? Begini, kalau perempuan minta fasah, mahkamah telah memutuskan fasah, so cerailah, walaupun suami tidak mau. You don't have any choice. So kalau kamu rasa perempuan minta fasah tu dia tidak layak untuk fasah kamu, so kamu kena fight di mahkamah, bukannya deny. Selalu suami ni, asal perempuan minta fasah, kamu cuba mau mengelak dengan tidak hadir. Itu ada satu kesilapan paling besar. Inilah perangai laki, dia cuba mau elak dengan tidak mau hadir. Efek terhadap perbuatan kamu tu, mahkamah memutuskan fasah. So kamu kena fight, ambil lawyer, fight. Kalau kamu rasa dakwaan tuduhan si isteri terhadap fasah tu salah ataupun tidak betul. Okey? Faham ah? Allah, banyak kena bayar denda tu kalau lafaz melalui tulisan dekat WhatsApp. Tak kisahlah kamu WhatsApp kah, kamu email kah, kamu SMS kah, sama. Asal lafaz cerai luar daripada mahkamah, denda. Okey? Faham? Salam subuh dari Kota Belud, salam subuh dari Kedah. Ya, Cik Su, apa khabar? Zarinah Nasrun, salam subuh tuan. Waalaikumsalam. Kami Sabah pagi sudah, siang sudah. Kalau tengok di belakang uncle tu cerah sudah. Allah, banyak makanan benda kalau melalui tulisan dekat WhatsApp. Yes, terima kasih atas pencerahan. Sama-sama, moga bermanfaat untuk semua. Okey, supaya kita dimurahkan rezeki semua. Assalamualaikum, salam subuh. Waalaikumsalam. Siti 256. Okey. Cunil, siapa ni? Cunil 205 join. Thank you. Assalamualaikum. Salam subuh tuan. Waalaikumsalam. Yus. Okay, thank you for join our live pagi ini, either di FB ataupun di TikTok. Moga-moga majlis ilmu kita ni diberkati Allah. Ramai yang tahu dan faham tentang undang-undang syariah. Walaupun ramai yang mungkin belajar hukum hakam, tapi ramai yang tidak tahu undang-undang syariah. Sebab kebanyakannya ada orang dia faham pasal hukum syarak, tapi dia tidak faham tentang undang-undang syariah. So, undang-undang syariah dengan hukum syarak tu dia perlu combine supaya kamu tidak tersasar. Okey? Ya, dia mengelak sampai 3 kali atas permohonan cerai. Hakim tutup kes.
Lepas tu baru dia lafaz cerai I. Hakim tutup kes. Uncle nak faham ni. Okey, apa khabar orang Kuantan? Yus. Okey, tuan, suami saya tak mahu ceraikan saya, tapi saya dah filekan perceraian. Yes, kamu masih boleh filekan perceraian. Kamu boleh memilih file perceraian either fasah ataupun taklik. So, tak kisahlah suami mau hadir kan, dah hadir kah, bagi kerjasama kan, dah kerjasama kah. Kes kamu still boleh diteruskan melalui sebelah pihak. Don't worry ya. Tuan, soalan. Qadi dijemput dari Thailand dan bernikah langsung di Selangor. Wow, bagaimana tu Okey, begini. Kalau cukup rukun nikah, kamu boleh sahkan pernikahan kamu di mahkamah syariah. Tak kisahlah kamu jemput dari mana pun. Yang penting rukun nikah 5 tu cukup. Okey, tuan. Macam mana ya? Apa yang macam mana tu Puan siapa ni Puan Sofia. Apa soalan Puan Sofia? Saya Ustaz, bolehkah saya nak tanya pasal nafkah anak? Boleh. Silakan. Sini ada soalan kah? Dari Papar, selamat pagi Jumat. Okey. Wah, di FB belum ada soalan So, okey, mana-mana uncle punya followers daripada FB boleh tanya soalan. So, dalam sesi ni dia free, saya off charge. So, untunglah siapa yang bertanya dalam TikTok atau FB sebab uncle tidak charge. Uncle terus terang, uncle orang yang tanya uncle secara personally, selalunya uncle akan charge perkhidmatan. Kami ini kan lawyer swasta, so cari rezeki melalui perkhidmatan kami ataupun professionalism kami. So, uncle pun faham, kadang-kadang ada orang yang tidak mampu. That's why tu uncle sediakan platform TikTok, FB, Insta, YouTube untuk mana-mana followers ataupun klien-klien uncle yang kurang mampu untuk membayar konsultasi ataupun nasihat undang-undang. So, di sinilah peluang kamu untuk tanya uncle dan uncle akan jawab insyaAllah. Macam mana isteri minta cerai fasah tapi si suami pada mulanya mahu, tapi bila dibawa pergi mahkamah dia tidak mahu. Macam mana tuan? Saya dah filekan. Okey, senang. Kalau kamu berhajat betul-betul mahu cerai dan kamu tidak confirm suami kamu ni mahu ceraikan kamu ataupun tidak, caranya kamu perlu filekan cerai fasah ataupun taklik mengikut alasan kenapa kamu ingin bercerai. Kalau alasan kamu ingin bercerai itu ada di dalam taklik, macam mana moto alasan taklik? Lihat sijil nikah kamu. Kamu ada 3 alasan kenapa perlunya seorang isteri itu memohon cerai taklik di mahkamah. Ini kamu ada sijil nikah tapi tidak pernah mau baca kan? So, sekarang bacalah. So, apabila kamu memohon cerai fasah atau taklik, dalam proses tu tiba-tiba suami itu setuju cerai, kamu boleh tukar. Kamu boleh convert perceraian tersebut kepada cerai persetujuan untuk kasih pendek. Okey? Dan ini adalah teknik yang lebih selamat berbanding kamu apply cerai biasa, tiba-tiba suami tidak setuju cerai, maka kamu terpaksa tarik balik kes tu. Sebab kes cerai biasa tidak akan berjalan tanpa persetujuan si suami. So, faham This is formula. Okay? Okay, sekejap ya. Suami telah menghantar mesej seperti ini. Saya akan lepaskan awak. Macam mana ya? Okay, akan tu maksudnya belum. Akan sajalah. So, ini lafaz dia kinayah. Okay, kinayah ni samar-samar. Akan ni kita tak tahu bila. Sebab satu benda yang tidak pasti. Okay, so itu uncle tidak kategorikan dia lafaz cerai Sebab akan ni, perkataan akan ni dia bukan satu yang confirm. Dan macam mana dengan hartas perceraian isteri? Kena tuntut ataupun tidak? Terpulang. Tuntutan di mahkamah ni optional. Ada orang dia kesian, dia tidak mau tuntut hartas perceraian. That is okay. Ada orang dia mau hak dia untuk tuntut hartas perceraian, pun lagi bagus. Okay. Macam mana isteri minta jawab? Okay, so uncle pun sudah jawab di dua-dua tempat. So uncle tinggal tunggu lagi soalan baru
Terima kasih. Sama-sama Yus. Yus ni perempuan laki ni. Uncle pun dah pasti ni. Okay. Kalau bekas suami tak nak bagi nafkah atas alasan katanya bukan anak dia, macam mana ya? Okey, dia begini. Orang yang tidak mau mengaku anak ni, dia kena buat pembelaan lah di dalam tuntutan tu. Sebagai seorang bekas isteri ataupun ibu kepada anak-anak tu, adalah menjadi tanggungjawab kamu untuk tuntut nafkah ataupun tunggakan nafkah. Okey, sebab kamu tu yang sudah besar. Anak tu kalau dia 18 tahun, dia boleh buat tuntutan nafkah sendiri. Okey, ini satu lagi mau bagi tahu maklumat. Bagi anak yang 18 tahun ke atas, still study, contohnya ambil degree ke diploma ke whatever, dia boleh buat tuntutan nafkah anak sendiri. That's why itu di mahkamah, tuntutan nafkah anak bagi anak yang sudah 18 tahun tu akan ditolak. Okey? Jadi, macam mana mau supaya anak tu dapat juga hak dia nafkah anak? Dia kena buat tuntutan sendiri. Walaupun kamu cakap, jarang bah Ustaz, jarang bang kalau ada anak mau tuntut sama bapaknya. Tapi dari segi undang-undang begitulah. Anak yang 18 tahun ke atas, dia kena buat tuntutan sendiri di mahkamah syariah. Tidak boleh melalui ibunya. Okey. Waalaikumsalam. Dana kan ya? Darna lah kali. Okey. Nak tanya, kalau suami tak bagi nafkah 3 bulan, bolehkah tuntutkah Ustaz? Boleh. Apa yang kamu mau tuntut? Tuntut nafkah kah? Tuntut cerai kah? Okey? Boleh. Kamu boleh tuntut. Tidak masalah. Perlu tuntut di mahkamah syariah. Saya ingin bertanya, kalau suami ceraikan isteri tanpa saksi, hanya isteri yang mendengar lafaz cerai. Okey. Ini selalu yang terjadi di mahkamah syariah. Okey. Lafaz cerai si suami terhadap si isterinya tidak ada saksi. Tiada orang lain dengar, melainkan dua orang saja. What happened? Bila si isteri buat daftar kes PCLM atau daftar cerai luar mahkamah, tapi suami dia tidak mau mengaku. Uncle bagi tahu, kalau suami itu tidak mau mengaku, contohnya berbohong sehingga sanggup bersumpah, maka kebiasaannya hakim bicara ataupun mahkamah akan mendengar lafaz sumpah si suami. So, kebanyakan kes demikian gagal di mahkamah. Maksudnya sebab suami itu menipu. So, kalau kamu rasa kamu mau bercerai dan kamu tahu suami kamu tu mau menipu di mahkamah, jangan daftar kes PCLM. Kamu daftar kes fasah ataupun taklik supaya anda menyusahkan kamu balik-balik ke mahkamah syariah. Lagi satu tuan, tidak suka dengan cara si suami sebab dia tidak menerima anak kandung dia sendiri sampai ke hari ini. Macam mana isteri minta cerai fasah? Okey. Dia bertahan sampai ke hari ini. Okey, lagi satu, kalau anda suka suami itu, kamu boleh buat keputusan lah untuk bercerai. Don't worry. Okey. Pening saja mau makan hati berulam jantung. Okey. Soalan di sini. Dan macam mana dengan harta penceraian isteri? Patutkah tuntut ataupun tidak? Sepatutnya tuntutlah, itu hak kamu. Kamu tidak tuntut pun dia optional. Okey, puan Yus ke ni? Puan ke ni? Saya ingin bertanya, kalau suami isteri ceraikan isteri. Okey, yang ini Uncle sudah jawab. Assalamualaikum. Okey, waalaikumsalam. Ni apa soalan dia? Suami dengan saya dah berpisah hampir 1 bulan. Tak diberikan nafkah zahir dan batin. Saya anak 2 orang. Okey. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya kalau suami, okey. Siapa nama dia ni ya? Tia Tira. Okey, Tia Tira 4201, please tanya soalan. Ini kenyataan. So Uncle mau tahu soalan Tuntut cerai tapi rena kawin kampung.
Ustaz tidak ada surat nikah. Kalau macam gitu, macam mana mau bercerai di mahkamah kalau kawin kampung? Karena sahkan dulu pernikahan kampung tu. Kalau sudah sah pernikahan kampung, lepas tu ada sijil nikah, baru boleh cerai di mahkamah. Okey, faham ah? Okey, terima kasih Tuan atas pencerahan. Sama-sama. Macam mana tu Ustaz? Sudah Uncle jawab kan? So, mana-mana kes report mute. Macam mana ni? Okey. Terima kasih, sama-sama. Salam, saya sudah buat tuntutan. Sekejap Uncle sini dulu. Salam, saya sudah tuntut cerai tapi lelaki selalu tangguh-tangguh. Jumpa di mahkamah. Si suami tidak mau cerai. Okey, Uncle bagi advice. Dapatkan bantuan peguam. Kalau kamu tiada peguam, inilah masalah yang selalu berlaku kepada isteri yang buat tuntutan cerai tanpa peguam. Sebelah lelaki selalu drag case. Mandangkan sekarang lagi PKPB, lagi teruk di drag case kan. Saya belum bercerai, tetapi dalam tempoh 5 bulan dia tidak memberikan nafkah. Apa hukumnya? Okey. Hukum Uncle kurang sesuai untuk jawab, tapi itu merupakan satu perkara yang tidak wajar. So, mana-mana suami yang tidak bagi nafkah melebihi 4 bulan berturut-turut, seorang isteri tu boleh memohon cerai. Kalau kamu mau bercerai, kalau kamu tidak mau bercerai, kamu boleh buat tuntutan nafkah di mahkamah syariah. Ajar sikit si suami tu kan. Cara nak buat tuntutan cerai, kena online or directly ke mahkamah. Semasa PKP ini, kalau di Sabah, mau jumpa mahkamah pun kena booking. Kena booking slot. Kalau kamu datang pun ke mahkamah, dia suruh kamu booking slot. Ada message sikit pada masa PKP ni. Tuan mau tanya, kenapa mahkamah suruh pendamaian? Itu standard. Mana-mana hakim dia mengutamakan perdamaian. Whatever tuntutan kalau boleh ada persetujuan. Itu standard hakim. Tapi bukan semua boleh dapat melalui perdamaian. Sebab apa? Melalui persetujuan atau perdamaian ni lebih afdal lah. Okey? Okey, Uncle pergi sini pula. Assalamualaikum Ustaz. Selamat Raya. Waalaikumsalam. Selamat Raya Puan. Salah ke Tuan kalau setiap kali mempersoalkan tentang solat dia buat tak tahu, dan malah saya yang dituduh saya ni banyak dosa itu sebab solat katanya. Okey, yang itu lagi satu Tuan, saya tidak suka dengan Puan Noraini, ini banyak persoalan fiqh ni. Kita tanya bab undang-undang saya. Waalaikumsalam Puan Heli Heliyiz Gazi. Lagi satu Tuan, dia suka menuduh saya berlaku curang, padahal saya tiada pun buat apa-apa sampai ke tahap teruk Tuan. Mesti faham. So kalau sudah teruk, kamu perlu buat satu tuntutan di mahkamah. Tapi kalau kamu masih sayang terhadap suami kamu, kamu boleh buat satu counselling di Jabatan Agama. Jabatan Agama tu kamu mohon di counselling. Sebab kadang-kadang lelaki ni ego, dia mau dengar cakap orang, melainkan orang yang lebih arif lah. Seorang yang lebih arif tu mungkin kaunselor di Jabatan Agama. Kalau macam kita di Sabah ni jahin lah. Supaya dorang boleh ikut campur dalam isu kamu ni. So benda-benda begini, apabila kamu dakwa terhadap pasangan kamu ni tak betul ke apa, pastikan dakwaan kamu tu ada proof, ada bukti. Jangan main cakap air liur saja, itu yang selalu susah. Thank you Puan Raini. Welcome. So di sini suami Assalamualaikum, saya Ustaz. Suami telah menyebutkan dia telah menyesal mengambil saya, dia isteri. Itu menyesal saja. Dia masih belum lafaz cerai. Itu Puan. Mahkamah tu Wanakam bro. Venekum ni. Cakap India, Venekum.
Okey, suami tu janji tidak akan buat hal lagi. Jika dia buat hal, dia sendiri cakap confirm kami akan bercerai. Okey, ini lafaz taklid. Uncle baru saya handle case ni. Okey. So, lafaz taklid ni perlu disahkan di mahkamah syariah terhadap taklid dia tu. Okey. So, kamu perlu daftar kes tersebut di mahkamah syariah segera. Assalamualaikum Ustaz, saya sudah tuntut fasah, tapi suami enggan bagi kerjasama. Apakah kes saya lama selesai? Okay. The solution is hire lawyer supaya lawyer boleh bertindak. Okay. Uncle tak nafikan, Uncle pun ada juga experience tentang tidak kerjasama pihak ni di dalam tuntutan cerai fasa. So, solution kena ada lawyer. Okay. Kalau kamu buat sendiri, silap-silap kamu sendiri boleh fed up untuk mau meneruskan kes tersebut. Okay. Hire lawyer. Lawyer ada dua, swasta dengan government. Okay, Uncle sudah bagi tips. Senanglah. Okay. So, whatever question. So, sekarang pun sudah 6.20. Okay, Uncle ada masa 5 minutes lagi sebelum Uncle bersiap-siap untuk hantar anak ke sekolah. Okay. Sekarang ni budak tadika saya yang sekolah kan. Mungkin ada yang sama macam Uncle ni. Assalamualaikum, saya sudah tuntut fasa tapi suami... Okay, ini Uncle sudah jawab. Saya Hana. Hai Puan Hana, Assalamualaikum. Lalu saya sudah pergi ke mahkamah tetapi dia masih tidak mahu ceraikan. Cerai apa tu Puan Hana? Fasah kah? Taklid? Kalau itu, setuju ke tidak setuju? Kes masih boleh jalan, okey? Kalau cerai biasa, confirm tidak boleh jalan. Maaf tuan, banyak soalan saya anda apa? Memang ruangan ni memang free. Saya sudah 2 tahun tidak serumah dengan suami. Adakah si suami masih bagi? Itu kena tanya suami lah, dia bagi nafkah anda. Tapi di kamu boleh minta nafkah. Okey. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Okey, Uncle pergi sini soalan lagi. FB apa soalan dia? Uncle, kalau counselling suruh minta surat perintah suami pulang, tapi suami tidak dapat pulang sebab kehendak orang tua, apa terjadi? Tapi suami, isteri berjumpa and nafkah sewa rumah juga. Begini, dia terpulang kepada puan. Kalau puan masih boleh sabar dengan keadaan itu, teruskanlah. Kalau tidak boleh sabar, puan boleh buat tindakan dengan membuat keputusan menuntut perceraian di mahkamah syariah. Sama ada puan mau tuntut cerai fasah ataupun taklid. Kalau yang tidak berkemampuan, ada lawyer macam mana tu tuan? Kan ada lawyer kerajaan. Kamu pohonlah lawyer kerajaan. Okey? Uncle sudah bagi tips. Apa lawyer kerajaan? Biro Goman Awam. Kalau di Sabah ni ada lagi tu Jewa di Wisma Wanita. Try lah dapatkan bantuan di sana ya. Don't worry, Uncle ni open dia ni. Okay. Kalau tanya Allah susah lah Uncle, alah Uncle ramai lah mau queue. Ya begitulah, benda free ni selalu macam gitu. Queue, ada susah sikit, ramai. Kes kamu lambat, itu standard. Benda percuma memang begitu. That's why itulah orang macam mana dia susah pun dia cuba berusaha untuk dapatkan hikmat peguam syar'i swasta. Sebab swasta ni dia akan, ialah beza hospital swasta dengan hospital kerajaan kan. So Uncle pun dah payah mau explain lah benda macam mana. Okay. Sebelah sini apa lagi yang Uncle belum jawab Okay. Soalan. Okay, suami kaki pukul. Report bukti pun ada. Adakah mahkamah akan soal tentang perdamaian? Biasanya kalau sudah ada kes pukul ni, mahkamah ni jaranglah mau suruh berdamai lagi. Dikuatiri nanti ada pula kemalangan jiwa kan. So kalau biasanya tidaklah. Kalau sudah kes-kes pukul ni jarang sudah mau didamaikan. Salam Uncle, kalau isteri dalam tempoh iddah, wajib tak ex-suami bagi nafkah? Wajib. Tapi realiti yang berlaku, ramai suami yang tidak bagi. So kamu kena buat tuntutan di mahkamah syariah dalam tuntutan nafkah iddah. Okey?
Faham Puan apa nama dia tu? Puan Juraidah. Terima kasih Ustaz. Panggil uncle siapa? Apa ni, Aisyah kah? Salam. Waalaikumsalam. Alis. Macam mana mahu tuntut anak yang dibagi kepada keluarga angkat? Ini ada complicated sikit. Anak tu dulu waktu kamu bagi keluarga angkat, kamu yang setuju kah? Kalau kamu yang setuju, dia ada susah sikit sebab ada persetujuan daripada kamu. Tapi seandainya kamu ada sebab kenapa mau tuntut, contohnya anak tu tidak dijaga dengan baik kah, berlaku penderaan kah, so kamu boleh buat tuntutan hadanah di mahkamah syariah. Salam, selamat pagi Ustaz. Soalan saya Ustaz, bagaimana kalau suami tak bekerja dan dah banyak tahun Ustaz? Okey, apa yang kamu mau? Tuntut nafkah anak, nafkah isteri, tuntut di mahkamah. Tidak ada alasan bagi suami yang masih sehat. Okey? So, kamu kena buat tuntutan nafkah di mahkamah syariah. Noraini, terima kasih banyak-banyak. Sama-sama, Puan. Salam, selamat pagi Ustaz. Bagaimana kalau suami tak bekerja? Sudah Uncle jawab. Apa hukumnya? Hukumnya kamu patut kasih tinggal. Sebab apa? Biawak hidup. Jadi apa tugas dia jadi suami kalau tidak mau bagi nafkah? Saya nak tanya, macam mana nak tuntut nafkah anak? Ada dua cara. Lantik peguam ataupun kamu buat permohonan sendiri di mahkamah syariah. Okey. Saya Hana, suami telah menuntut 7K dari saya untuk tebus talak. Sedangkan saya yang Sarah makan minum. Senang. Cerai huluk ni, kalau isteri tidak setuju, tidak payah. Jangan layan. Kamu cerai secara fasah ataupun taklik. Senang. Jangan dilayan suami yang mau mata duitan tu. Melainkan kamu sendiri setujulah. Walaupun tiada anak, memang tetap kena bagi nafkah edah. Iya. Nafkah edah ni untuk isteri, bukan untuk anak. Anak punya nafkah ni, sebelum cerai, selepas cerai wajib bagi. Hukumnya wajib dibagi. Apa hukumnya Ustaz? Hukum wajiblah kena bagi nafkah edah. Dahulu adakah interim order masih jalan? Ini tiba-tiba interim ni, interim apa? Uncle nak faham. So bagi complete question, right? Saya yang tanggung dia tidak bekerja nafkah. Okey, itu statement, bukan soalan. So Uncle nak tahu mau jawab apa. Macam mana nak nikah semula dengan orang yang telah cerai talak 2? Nikah sajalah, pergi Jabatan Agama, apply borang. Macam kamu nikah yang pertama tu, sama lah tu. Okey, cuma kamu ada kelebihan, tidak perlu kursus kahwin. Okey. Assalamualaikum Uncle. Waalaikumsalam. Yusuf Haji Abdul Kasim. Jika ada pihak ketiga, bapa mentua lah, yang mendesak ke arah perceraian, apa patut dilakukan? Assalamualaikum Uncle. Jika ada pihak ketiga, okey, senang. Senang pula. Ada solution, bukan senang. Susah juga ni kan. Sebab dalam hal kamu ni, bapa mentua pula ikut campur mau kasih runtuh masjid. Okey, Encik Yusuf, tindakan kamu sebagai seorang suami adalah membuat satu tuntutan isteri kembali taat di mahkamah syariah. Okey, supaya isteri kamu tu kembali taat. Seandainya isteri kamu tu sudah balik ke rumah ibu bapa dia lah. Okey, Simo. Jika dia kembali kepada suami, dia tidak akan dianggap anak. Menyebabkan si isteri berbelah bahagi untuk membuat keputusan. Okey. Benda ini kamu nyatakan di dalam tuntutan isteri kembali taat. Ceritakan semua ni. Masa ni lah kamu panggil bapa mentua kamu atau ibu mentua kamu atau orang yang ketiga tu, yang related dia tu, tampil di mahkamah untuk disapina atau dijadikan saksi. Why dia buat macam gitu? Biar mahkamah tentukan. Okay? So, tindakan kamu adalah buat satu tuntutan isteri kembali taat dan pastikan orang yang menyebabkan ni kamu panggil ke mahkamah jadi saksi. Biar benda ni terbongkar. Mahkamah yang tetapkan. Okay? Biar hakim sendiri pergi marah bapa mentua kamu atau ibu mertua kamu yang menyebabkan perpisahan kamu tu. Okey, itu solution lah. Sebab
It's not easy untuk nasihat ibu bapa ni yang kadang-kadang cakap dia lebih banyak makan garam. Kan, Uncle faham benda tu. So, cara dia adalah melalui tindakan undang-undang syariah. Okay. So, Uncle rasa Tuan Yusuf Haji Abdul Kasim dapat jawapan daripada Uncle. Okay. Assalamualaikum Tuan, macam mana nak dapatkan nafkah anak? Sudah 4 tahun suami bekas suami tidak bagi. Tuntut di mahkamah syariah, sama ada melalui peguam ataupun kamu melalui tuntutan persendirian ke mahkamah syariah. Okey, itu cara dia. Jangan kamu salah pula tuntut di Jabatan Agama. Boleh online ke dapatkan surat cerai? Online. Sekarang ni Uncle setakat ni mau dapatkan surat cerai pun kena manual. Hantar surat apa semua. Untuk Sabah lah ya. Kalau di negeri lain Uncle tidak pasti. Sekarang ni manual juga. Kena buat surat. Okay? Sebab sijil nikah ni jarang main pos-pos ni. Belum lagi lah setakat ni main online. Okay? Sijil cerai tak ambil lagi. Macam mana nak dapatkan? Call pejabat agama tak pernah angkat. Jadi kalau kamu sudah tahu pejabat agama tidak pandai angkat, kamu kena pintarlah datang sana atau antar wakil untuk datang sana. Kan? Ini bab Jabatan Agama tidak angkat call ni, saya Uncle rasa daripada Uncle muda sampai Uncle tua ni pun itulah cerita dia. Uncle pun tak tahulah macam mana mau jawab lagi. Itulah hakikat dia tu. Bagus lagi kamu cakap nak kena jawab. Ada orang kadang-kadang pergi Jabatan Agama, ada orang pun tidak ada cakap. Ini benda yang selalu orang cakap. So, kita yang kena adjust. Okay? Jangan kita kuat komplain. Bagus kita adjust diri kita tu untuk dapatkan apa yang kita mau. Itu Uncle punya cadangan. Okay? Kalau enggak, sampai bila pun tidak dapat. Sekarang katanya bekas suami hilang pekerjaan. Dia tetap wajib bagikah nafkah? Wajib. Nafkah anak ni wajib. Biarpun dia kena buang kerja, pandai-pandailah dia cari sesuap nasi. Kamu tengok bah ni situasi yang kamu pernah tengok kena viral. Macam mana seorang bapa sanggup mencuri 1 bungkus roti. Kau bayangkan bah, bapa tu sanggup curi bah 1 buku roti sebab anak dia lapar. Tahu macam mana polis pengamal undang-undang tu? Dia tolong bayar supermarket tu 10 kali ganda. Hanya roti RM5. Dan dia sedekah lagi berapa ratus kepada bapa yang terpaksa mencuri roti tu. Kamu nampak di situ macam mana terdesaknya seorang bapa sampai sanggup mencuri. Sebab mau kasih makan anak dia yang lapar. Jadi, cerita Uncle ni, kamu fahamkan betapa wajibnya seorang bapa memberi nafkah kepada anak dia. Tidak ada alasan tiada kerja, jadi anak pun terpaksa berlapar. Okay? Uncle rasa kamu dapat poin yang Uncle cerita tu. Okay, macam mana si suami dah malas tak kerja, badan sehat, Ustaz kerja malas. Buat tuntutan di mahkamah syariah dalam tuntutan nafkah sama ada isteri maupun anak. Dengan keadaan PKP sekarang, mohon tolong doakan urusan saya ke mahkamah ya Tuan. Yalah, amin. Faham Tuan. Now saya stay tinggal dengan adik. And I'm really want divorce. Okay. Boleh tak I ask for cerai? Tiada sefahaman? Boleh. Tidak masalah. Ini alasan tidak sefahaman ni paling common lah yang kamu boleh cerai biasa. Tapi dalam cerai biasa ni ada satu masalah. Seandainya suami itu tidak hadir. Okay? Itu masalah dia. Actually, benda ni kamu boleh panjangkan sampai ke hakam. Okay? Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. Terima kasih Uncle. Betul Uncle. Yap. Uncle faham. Kadang-kadang benda ni terjadi kepada suami-suami di mana inilah cerita dia ni. Kalau nikah ni tidak ada restu ibu bapa, biasanya benda macam Cik Yusuf ni lah jadi. Jadi be careful lah benda-benda macam gini kan. Kalau boleh kita buatlah, kalau sudah tiada cara,
so kita ambil tindakan undang-undang lah. Kalau ada cara yang lebih baik supaya bapa mentua, mama mentua tu boleh settle, kita settle cara baik. Mungkin melalui orang tengah yang lebih dihormati oleh ibu bapa mentua itulah. Okey, Cik Yusof. Tapi kalau sudah tiada cara, buat tuntutan isteri kembali taat di mahkamah syariah. Pastikan si ibu bapa tu dijadikan saksi. Sapina dia. Kita boleh sapina, paksa dia hadir ke mahkamah untuk bagi kenyataan. Okey? Itu cara dia. Tapi cara ni akan memanaskan lagi lah pihak sebelah sana. Dia ada dua, sama ada dia panas terus ataupun dia bertaubat lah. Hopefully dia bertaubat. Kalau dia makin panas, so hubungan kamu memang akan jadi semakin teruk lah. Okay? So itu consequences yang Encik Yusof kena hadam. Okay? Soalan seterusnya. Salam Tuan, sudah 10 bulan saya tidak jumpa anak. Ex kahwin baru. Hak jagaan anak tu bulan 6. Bulan 6 mahkamah. Okay. Ini perempuan benih kan? Dewi. Okay, Dewi. Salam Tuan. 10 bulan sudah saya tidak jumpa anak. So, kamu boleh buat tuntutan hadanah di mahkamah syariah. Kalau bekas laki tidak mau kasih jumpa anak, pastikan kamu ada saksi, okay? Untuk kamu tampilkan di mahkamah, untuk kamu dapatkan hak jagaan ataupun hak lawatan. Tapi dia macam tidak mahu lepas, just mahu biarkan saya macam tu, okay? Puan Azrida 05. Kalau begitu situasi kamu, dapatkan hikmat peguam segera. Okay? Alright. So, okay, last question. Monam 35 sudah. Okay, Uncle bagi last question sebelum kita sambung malam ni kah? Okay. Selamat pagi Pakcik. Waalaikumsalam. Siapa tu ah? Kura-kura. Oh yo. Kura-kura ni. Okay. So, thank you for join Uncle. So, yang di TikTok, bagi tu apa benda tu? Nasi lemak ke bunga ke diamond. Okay. Kalau yang di FB tu boleh bagi good ke, love ke kan. So, okay. Jumpa lagi. Thank you for join Uncle daripada subuh sampai ke pagi hari ini. So, today is Friday. Salam Jumaat. So, bagi yang ada mau privacy, mau jumpa Uncle, so boleh jumpa Uncle di office Uncle, di firma Uncle. Okay. Di mana mau tahu firma Uncle, boleh check lah di mana-mana. Okay. Sebab kami ada etika peguam, tidak boleh mengiklankan diri, terutama firm kami. Okay. So, Uncle tidak boleh okay, meng-advertise di dalam media sosial. So, Uncle kena ikut etika peguam tu. So, thank you for join Uncle. Okay, mana sudah tu orang yang dalam TikTok? Kesian bang, Uncle ni menagih tu nasi lemak pula. Okay. So, siapa yang berpuasa 6, selamat berpuasa 6. So, kita jumpa lagi dalam live akan datang. So, thank you for join. Harap bermanfaat, okay, pada semua follow Uncle. So, mana-mana follow Uncle yang jumpa Uncle di luar, just say hi, Assalamualaikum, kan? So, kita boleh lagi rapat lah. So, I am so sorry. Kadang-kadang mungkin ada follow Uncle yang mau tegur tapi malu. Tak payahlah malu sama Uncle. Lagi kita rapat, lagi kamu untung. Boleh belajar free, kan? So, okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Finish. Alright, and then di sini di end.